Okey. So kita dah dapat kertas yang bersaiz A3 ya, tapi orientation dia bentuk portrait lah. Okey, dia menegak. Saiz A3 yang menegak, so bentuk dia portrait. Okey. Jadi kita sebenarnya ada pilihan untuk nak buat board kita bentuk tegak ataupun landscape melintang. Okey. Jadi untuk assignment ni saya nak kamu buat dia dalam bentuk melintang lah. Okay, sebab presentation board ni selalu kita susun dalam bentuk melintang. Tapi ada juga presentation board yang dia susun menegak macam ni. Okay, menegak. Tapi selalunya menegak ni dia lebih kepada poster. Okay, dia lebih kepada poster. Poster ni dia selalunya menegak. Okay, walaupun ada poster melintang. Okay, tapi kalau untuk presentation board, dia lebih popular dia bentuk melintang lah. Okay, sebab dia lebih kepada bentuk drawing. So drawing dia lebih popular dia lintang lah. Okay, lebih praktikal dia melintang. Okay, so kita nak ubah daripada menegak ni jadi lintang. Okay, cara dia tapi dekat image. Okay, pergi dekat image. Tapi dekat image rotation. Okay, so dekat image rotation ni dia ada 180 darjah. 90 CW, 90 CCW. Okay, so ini ialah sudut-sudut putaran lah kita nak pusing kertas ni. Okay, nak pusing kertas ni. Berapa darjah. Okay, so kalau 180 ni maknanya kita pusing terus. Atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okay, maknanya dia tetap bentuk kertas kita ni menegak lah. Okay, sebab dia terbalik je. Okay. Tapi kalau kita nak lintangkan dia, kita ada dua pilihan. 90 CW atau 90 CCW. CW ni maknanya clockwise. Okay, dia pusing 90 mengikut arah pusingan jam. Okay, kalau 90 CCW ni counter clockwise. Dia melawan dengan arah pusingan jam. Okay, so boleh pilih mana-mana lah. Okay, sebab kertas ni kosong lagi. Okay, kertas ni dia masih kosong. So boleh pilih. Boleh pusing mana-mana lah. Okay, so saya ambil 90 CW lah. Pusing ikut arah pusingan jam. Okay, so bila kita pusing. So dia melintang lah. Okay, so dia melintang. Okay, first saya nak tunjuk. Sebelum kita mula buat apa-apa. So saya nak tunjuk macam mana kita nak lihat kertas. Okay, kita nak lihat kertas kita. Kita boleh zoom kertas kita jauh dan dekat. Okay, caranya kita guna ni, navigator. Okay, kita guna navigator. Kalau siapa tak ada navigator ni, cara dia pergi dekat Windows, cari navigator kat sini. Okay, macam saya ni, dia dah tick kat sini. So dia dah ada lah. Siapa yang belum ada ni, onkan navigator. Okay, so navigator ni dia ada button ni, zoom in, zoom out. Okay, kalau zoom out ni, dia jauh, makin lama makin jauh. Kalau zoom in ni, kita makin dekat. Kita masuk dalam kertas lah. Okay, kita tarik lagi ke kanan, dia lagi dekat lah. Okay, tanda merah ni ialah kawasan mana dekat kertas tu kita zoom in. Okay, ni kita masuk dalam kertas ni. Kita masuk paling dekat dalam kertas lah. Okay, so ni saiz kertas. So merah ni lah kita punya kawasan view kita lah. Okay, kita dipaparkan di sini ni. Okay, kawasan view. Okay, kawasan view. Jadi kita boleh ubah kedudukan dia. Okay, kita nak view kawasan mana. Okay, penjuru atas kanan ke, bawah kanan ke, atas kiri ke, bawah kiri. Okay, mana-mana lah, tengah. Okay, lah ni kita tak kawasan mana pun, kita nampak putih sebab kita belum lukis apa-apa lagi. Nanti bila kita dah lukis, kita nampak lah apa benda kita nak view. Okay, jadi kita boleh zoom out balik. Okay, tu cara nak view kertas kita lah. Okay, so guna navigator. Okay, so yang ni kertas yang pertama tadi lah. Okay, ada dua keping kan. So nanti kertas kedua kita akan mula balik lah. Macam saya tunjuk awal tadi. Kita guna file new kan. Okay, yang ni kita settle dulu kertas yang pertama. Okay. Okay, bila kertas kosong ni, so kita nak susun file image yang kita dah export dari SketchUp tadi ni. Okay, macam saya, ni saya punya image yang kita dah export daripada SketchUp dan juga plan kunci lokasi kita download pada internet lah. Okay, so kita ada dua board. Okay, ada dua board.
So semua ni kita akan bahagi dua lah. Okay, kita akan bagi dua. Yang mana kita nak letak board pertama dan yang mana kita nak letak board yang kedua. Okay. Okay, untuk board yang pertama, yang biasa wajib kita akan letak ialah plan kunci lokasi, plan lantai. Okay, plan lantai ni paling utama lah. Sebab kita nak tunjuk plan bangunan kita. Okay, ruang dalaman bangunan kita ni. Okay. Okay, so yang lain ni dia punya maklumat tambahan lah. Okay, so board pertama, 3 benda ni kena ada. Plan kunci, plan lokasi dan plan lantai. Okay. Dan yang lain-lain ni kita tentukan lah nak letak yang mana board pertama, yang mana board kedua. Okay. Selalunya kita akan letak okay, board pertama, plan kunci, plan lokasi, plan lantai, dan kita letak dua perspektif dalaman. Okay, dua perspektif dalaman. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay. Okay, dan yang nanti pandangan hadapan kiri kanan dengan perspektif luaran kita akan letak board kedua lah. Okay. Sebab yang ni kita tunjuk luaran. Okay. Sebab pandangan ni dengan perspektif luaran kita tunjuk bahagian luaran. Okay. So kita letak pada board yang kedua. Okay. So yang tadi ni plan kunci, lokasi, plan lantai, perspektif dalaman dua-dua ni kita letak board yang pertama. Okay. Okay. So kita bagi macam tu lah. Okay. Okay. So kita ni board pertama. Okay, board pertama. So kita akan letak yang saya beritahu tadi. Okay. So untuk nak letak macam mana kita nak susun objek tu dalam file-file tadi dalam container kosong ni, caranya kita kena buka semua file-file tadi lah. Okay, semua file-file tadi. Okay, so nak buka file image tadi, kamu kena buka file open. Okay, file open dan kamu carilah kamu letak kat mana file-file image tadi ni. Okay, kamu carilah kamu letak kat mana. Okay, so saya punya saya letak dekat ni lah, saya carilah. Okay. Okay, so tadi saya nak plan kunci. Okay, kita open. Okay, plan kunci. Kita buka lagi. Open. Apa lagi? Plan lantai. Open. Okay, kita buka lagi. Open. Plan lantai. Perspektif dalaman 1. Okay. Last sekali. Open. Lagi sekali. Perspektif dalaman 2. Open. Okay, so semua file kita open dia ada susun di atas ni. Okay, kamu tengok tajuk tu. Okay, yang ni yang board kita lah, board kosong kita. Ni plan kunci dan lokasi, plan lantai, perspektif dalaman 1, satu lagi perspektif dalaman 2. Okay, so sekarang ni kita nak drag, kita nak susun ke semua image-image ni ke dalam board yang ni. Okay, so macam mana kita nak susun? Caranya mudah saja. First kali board ni kamu kena tarik mai ke tengah macam ni. Tarik biar tengah macam ni. Macam tu. Okay, tengah macam ni. Tak sebelah. Okay. Dan kamu pilih kamu nak letak image apa dekat kertas kosong ni. Contoh saya nak letak plan kunci dan lokasi. Okay. Okay, so plan kunci lokasi ni sama macam tadi, saya tarik letak kat sini. Bagi tindih. Okay. Ni plan kunci lokasi, yang ni board tadi Amali 2A. Okay, so kita boleh besar dan kecilkan plan kunci lokasi ni lah. Okay. Okay. So yang ni kita boleh pindah mai sini ya. Okay, caranya ambil butang ni, move tool ni. Okay, butang move tool ni kita klik, tekan
klik dan drag. Okay. Macam tu. Okay. So kamu klik dan kamu drag, jangan kat mouse, tekan dan kamu seret masuk sini. Baru lepas mouse. Okay. So yang ni. Okay. So bila kamu masuk sini, kamu pergi ke, kamu tengok ni layer. Okay. Layer. Okay. Bila kamu pindah masuk je, dia akan buat satu layer. Layer baru. Nama dia layer 1. Okay. Siapa yang tak ada layer ni, kamu pergi dekat window. Okay. Pergi dekat window, kamu cari layer. Ni layers on kan lah. Okay. Siapa yang tak tick tu, ni kamu tick lah. Layers. Okay. Sila dekat sini. Okay. Jadi untuk plan kunci lokasi ni, ni layer dia. Layer 1. Nama dia. Okay. So nak mudah kamu cam layer dia. Okay. Setiap objek dia ada layer dia lah. Dia macam AutoCAD agak. Okay. Objek dia ada layer dia. Okay. So nak mudah kamu cam objek ni. Okay. Objek ni. Plan kunci dan plan lokasi kan. Layer 1 ni untuk plan kunci dan lokasi. Jadi kamu boleh rename dia. Okay. Ubah nama dia. Okay. Cara dia klik kanan. Kamu double klik. Double klik. Okay. So kamu bagi nama plan kunci dan lokasi. Enter. Okay. So nama dia plan kunci dan lokasi untuk objek ni. Okay. Plan kunci dan lokasi. Okay. Kamu boleh on off layer dia ni. Sebelah ni ada mata. Okay. Kamu off mata dia. Objek pun hilang. Okay. Dia bukanlah hilang. Dia hide. Okay. Macam SketchUp lah. Dia dah hide. Okay. Klik balik kat mata tu. Dia dah balik. Okay. So boleh on off dia lah. Okay. So tu plan kunci dan lokasi. Dah sudah. Yang drawing asal dia ni, kamu boleh pangkar, tutup lah. Tak guna kita. Okay. Next. Kamu akan letak seret masuk plan lantai pula. Okay. So cari plan lantai kat sini. Okay. Plan lantai. Sama macam tadi. Kamu tarik mai ke tengah macam ni. Okay. Tengah macam ni. Macam tadi. Move tool. Klik dan drag mai sebelah. Lepas. Okay. Tak apa. Pindah dulu. Nanti kita edit kemudian. Okay. Okay. So yang ni. Bila pindah mai. Dia akan buat satu layer lagi. Okay. Dia akan buat satu layer lagi. Okay. Nama dia juga layer 1. Sebab tadi layer 1 dah ada. Kita ubah kan. So yang baru kita pindah ni. Dia bernama layer 1 lagi sekali. So yang ni pun kita ubah nama. Namakan dia plan lantai. Enter. Okay. So yang ni kita boleh on off ni plan lantai. Yang ni plan kunci dan lokasi. Okay. So kamu nak edit objek mana, kamu pilih layer dia. Okay. Baru boleh edit. Walaupun saya nak gerakkan objek. Okay. Saya kena pilih layer mana. Saya kena klik layer tu baru saya boleh gerakkan dia. Contoh saya nak ubah plan kunci lokasi. So saya kena klik dulu plan kunci lokasi. Baru saya move. Okay. Saya boleh klik kat mana-mana pun. Saya tak payah klik dekat objek pun. Saya boleh klik kat tempat kosong. Sebab dia akan select layer. Okay. Bila saya highlight plan lantai. Kita move. Dia gerak plan lantai pula. Okay. Plan kunci lokasi. Okay. Ni plan lantai. Okay. Macam tu cara dia nak control layer. Okay. Dah sudah sama macam tadi. Drawing asal plan lantai boleh pangkah. Okay, next kita akan masukkan perspektif dalaman 1. Okay, so macam tadi juga drag bagi mai tengah. Okay, dan kamu drag masuk. Okay, drag masuk. Okay, sama juga dia buat layer baru. Okay, tak susun lagi tak apa sebab kita nak besarkan image tu. Okay, letak dulu bagi ada. Okay, kemudian layer ni ubah jadi perspektif dalaman 1. Enter. Okay. Perspektif dalaman 1. Tak apa, letak dulu. Okay. So drawing asal boleh padam.
Okay, last sekali perspektif dalaman 2 ni. Okay, drag mari tengah. Okay, move tool. Klik dan pindah. Okay, pindah. Tengok layer dia. Ni. Layer 1 juga. So, ubah dia. Rename dia. Perspektif dalaman 2. Enter. Okay. So, ni perspektif dalaman 2. Okay. So, dah ada 4 elemen ni dalam satu board. Okay. Nanti kita akan alter dia lah. Okay. So, drawing asal boleh padam. Okay. Okay, so board ni kamu boleh tarik balik. Dia bagi fit in macam ni. Dia highlight macam ni. Okay. Tarik ke motor pelan-pelan sampai dia highlight. Macam tu. So lepas. Okay. Macam tu lah. Okay. So kamu boleh gunakan navigator ni untuk zoom in, zoom out. Kamu nampak lah beza dia. Okay. Okay. Inilah yang saya masukkan tadi. Ni. Kawasan merah ni. So saya nak zoom kawasan mana. Okay, so saya gerakkan lah ni. Saya gerakkan, so saya boleh tengok lah kawasan mana saya nak tengok. Okay. Okay, zoom out balik. Okay, bagi nampak keseluruhan kertas kita ni. Okay. Okay, sekarang kertas ni, bila kita tengok, so image ni dia kecil lah. Okay. So kita akan besarkan dia. Okay, kita akan besarkan dia, tak mau kecil macam ni. Okay. Kita akan besarkan dia. Okay, bila kamu tengok, so semua image ni 1, 2, 3 ni size dia sama lah. Okay, so size dia sama. Okay. Perspektif dalaman 1. Okay. Okay, sekarang ni saya nak besarkan semua image ni. Okay, saya nak besarkan semua image ni. Tapi saya nak besarkan dalam keadaan bagi semua scatter lah. Okay, semua scatter. Okay, maknanya dia besar, dia punya skala pembesaran dia tu semua bagi sama lah. Kecuali plan kunci lokasi dia kecil sikit. Okay, dia kecil sikit. Okay. So, cara nak ubah, saya boleh besarkan dia satu persatu sebenarnya. Plan lantai saya besarkan. Perspektif dalaman 1 saya besarkan. Dan ni saya besarkan. Okay, tapi saya nak besarkan serentak tiga-tiga ni. Okay, saya nak besarkan serentak tiga-tiga ni. Okay. So, cara dia, saya kena highlight ketiga-tiga objek ni lah. Okay, maknanya saya kena highlight layer dia. Okay. So, layer plan lantai, perspektif dalaman 1, perspektif dalaman 2. Okay. So, sekarang ni macam mana saya nak pilih tiga-tiga. Caranya mudah je. Contoh, plan lantai. Saya highlight plan lantai. Okay. Untuk saya tambah pilihan, saya tekan Ctrl. Okay. Perspektif dalaman 1 dan perspektif dalaman 2. Okay. Baru saya lepas Ctrl. Okay. So, dia highlight tiga-tiga ni. Bila saya gerakkan, dia boleh gerak tiga-tiga lah. Okay. Sebab kita highlight yang mana, so yang tu dia highlight lah. Okay. Okay. So, yang ni kita boleh besarkan dia. Okay. So, macam mana nak besarkan dia? Caranya, pergi dekat Edit, Transform, Scale. Okay. Edit, Transform, Scale. Okay. So, dia akan keluar ni lah guideline dia ni untuk kita scalekan dia. Okay. So, kita nak besarkan dia. Kita akan ambil penjuru ni lah. So, klik penjuru, klik dan drag tarik. Okay. Drag tarik. Okay. Bila kita tarik, okay, jangan lepas mouse lah. Bila kita tarik, nampak dia boleh jadi renjong macam ni. Okay, boleh menegak, boleh manjang macam ni. Tapi kita tak mahu macam ni. Kita nak dia scale ikut ratio. Okay, scale ikut ratio. Bila nak dia ikut ratio, kamu kena tekan butang Shift. Tekan butang Shift dan gerakkan mouse. Nampak? Bila gerakkan Shift dan gerakkan mouse, so dia besar ikut nisbah dia lah. Nisbah yang tepat. Okay, kalau kamu lepas Shift, dia jadi renjong. Okay. Tapi kalau kamu tekan Shift, dia ikut nisbah dia. Jadi kamu besarkan lah. Okay. Besarkan dia dulu. Okay. Sampai agak-agak dia
dia boleh fit dalam kamu punya kertas A3. Okay. Tak apa, nanti plan lantai tu kamu akan besarkan lagi sebenarnya. Okay. Kamu besarkan dulu. Agak supaya perspektif kamu tu jelas kelihatan lah. Okay. Dah sudah macam ni. Okay. Lepas mouse dulu. Baru lepas shift. Okay. Macam tu. Dah sudah kamu enter. Dah sudah kamu enter lah. So dia dah besar. Okay. Dia dah besar. Okay. Tapi ni dia tindih. Plan lantai ni dia tindih plan kunci lokasi. Tak apa. Kita boleh adjust atas bawah. Okay. Siapa tindih siapa, kita boleh adjust dia. Okay. Okay. Contoh. Kalau ni plan kunci, dia duduk bawah plan lantai kan. Dia ditindih oleh plan lantai. So macam mana saya nak letakkan dia di atas? Caranya mudah je. Kita boleh ubah kedudukan layer. Okay. So kamu tengok drawing ni. Ni plan lantai. Ni plan kunci lokasi. So plan lantai dia duduk atas plan kunci kan. So kamu tengok kat layer. Nampak? Ni plan lantai. Dia duduk atas plan kunci. Okay. Jadi kamu boleh ubah kedudukan layer ni. Okay. Kalau saya letak plan kunci ni. Saya klik dan saya tolak ke atas. Duduk atas plan lantai. Saya lepas. Okay. Kamu tengok kat drawing ni. Maka plan kunci pun duduk di atas plan lantai. Okay. So dekat layer sama lah. Plan kunci lokasi duduk atas layer plan lantai. Okay. Cuba kita gerakkan tengok plan kunci lokasi ni. Saya gerakkan sampai dekat pandangan ni. Perspektif dalaman. Dia duduk bawah kan. Sebab apa? Sebab kamu tengok layer ni. Plan kunci lokasi ni. Dia duduk di bawah perspektif dalaman 1 dan dalaman 2. Okay. So bila kamu gerakkan lalu dekat perspektif dalaman. So dia lalu ke bawah lah. Okay. Tapi dekat plan lantai kamu lalu dia lalu atas. Okay. Sebab apa? Sebab kedudukan layer tu. Okay. Kalau kamu nak plan kunci tu duduk atas sekali. Kamu tolak lah plan kunci lokasi ni letak atas sekali. Duduk atas sekali. Okay. Jadi bila kamu lalu plan kunci lokasi ni. Dia duduk atas lah. Okay. Dia lalu ke atas lah. Okay. Kalau perspektif dalaman 2 ni. Saya gerakkan perspektif dalaman 2. Dia lalu bawah. Dia lalu bawah plan kunci lokasi. Okay. So kedudukan objek atas bawah ni. Dia bergantung pada kedudukan layer ni. Okay. Dia bergantung pada kedudukan layer. Okay. So kamu boleh susun lah. Okay. Kamu boleh susun lah. Kamu letak kat mana perspektif. Okay. So yang ni. Perspektif dalaman 1. Susun lah. Okay. So plan kunci lokasi. Highlight dulu plan kunci dan lokasi. Saya letak kat sini. Okay. Okay. Kamu susun lah macam mana pun. Okay. Kamu susun lah bagi nampak cantik lah. Okay. Kalau kamu nak tengok contoh-contoh macam mana nak susun board ni. Kamu Google lah. Okay. Google lah. Pergi tengok. Firefox. Okay. Aku nak tengok contoh kan. Okay. Nak tengok contoh. Okay. Type lah presentation board. Presentation board. Okay. Ambil image. Kamu tengok lah. Contoh-contoh board yang dia susun. Okay. Yang kita buat simple je. Macam tu dia susun. Okay. Ni contoh-contoh yang dia susun. Okay. Ni perspektif. Ni keratan. Kita tak ada keratan lah. Okay. Macam mana dia susun. Okay. Ni isometrik. Okay. Dia susun macam ni. Perspektif besar kat sini. Okay. Okay. Mana lagi contoh. Ni. Okay. Dia buat menegak. Okay. View image. Okay. Ni perspektif dalaman. Okay. Ni sketch. Yang ni plan lantai ada 2 tingkat. Plan lantai. Okay. Yang ni keratan. Ni diagram. Okay. So kreativiti kamu lah nak susun macam mana. Yang kita punya simple lah. Simple sangat. Okay. Nanti ada ruang untuk letak teks. Okay. Untuk letak tajuk. Okay. So tengok balik kat Photoshop kita. Okay. So kamu susun dulu lah. Okay. So plan kunci lokasi. Kamu pilih nak letak kat mana.
Okay, contoh kat sini. Kalau kamu nak besarkan, okay, so highlight pengunci lokasi. Kalau kamu nak besarkan, macam tadi, edit, transform, scale. Okay, besarkan dia. Okay, jangan lupa tekan shift. Okay, besarkan dia. Okay, lepas mouse, baru lepas shift dan enter. Okay, so macam tu. Okay. Okay, so plan lantai saya letak kat sini. Okay, so plan lantai, highlight kat plan lantai pada layer plan lantai. So tariklah, letak kat sini. Okay, plan lantai kita kena besarkan dia lagi. Okay, so sama juga edit, transform, scale. Okay, so besarkan dia. Besarkan dia, tekan shift, plan lantai bagi besar. Bagi besar, tindih macam ni tak apa. Okay, yang penting dia cantik lah. Okay, lepas mouse, lepas shift, enter. Okay, bagi dia tindih. Okay, bagi dia ada teknik pertindihan macam ni yang baru cantik. Okay. Okay, ni perspektif dalaman. Satu. Tarik sikit. Okay. Nanti background kamu akan design lah background dia. Kita akan susun pokok. Okay. Kita akan letak pokok. Macam mana lukis pokok. Okay. Dalam dalaman 2. Susun. Okay. Nanti kita akan tulis tajuk. Okay. Kamu ikut step saya ni. InsyaAllah boleh. Boleh buat. Okay. Kita kunci lokasi. Saya letak bawah sikit. Contoh kat sini. Okay. Siapa yang basingkan macam saya sekali lah plan kunci, plan lokasi lah. Siapa yang plan kunci lain, plan lokasi lain, kamu drag masuk lah. Drag dan kamu susun lah. Okay. Macam tu. Okay. Okay, so katakan kita dah susun macam ni. So kita boleh design lah. Text. Kita boleh masukkan text. Kita boleh masukkan warna-warna. Okay. Frame, contoh frame. Okay. Okay, contoh macam saya nak tunjuk. Macam mana kita nak masukkan frame. Okay, frame warna. Okay, kita masukkan frame warna. Okay. So ingat setiap objek yang kita nak tambah, kita buat layer. Okay, kita buat layer. Bagi dia banyak layer. Okay. Okay, contoh saya nak buat sini, ada warna sini. Okay, bentuk kotak. Contohlah kita nak bagi dia nampak grafik ni. Okay. So cara dia, kita ambil yang ni, new layer. Kita kena buat layer dulu. Okay, buat layer dulu, baru kita lukis objek. Okay, so create a new layer. Okay, so layer ni. Okay, bolehlah nama apa. Katakan nama warna. Okay. Warna bolehlah apa pun. Warna 1. Enter. Okay, warna 1. Okay, so saya nak buat warna sini. Okay, so cara dia, saya ambil ni. Rectangular mark tool. Okay, dia ada rectangular ada. Ellipse pun ada. Okay, so saya ambil rectangular dulu. Rectangular. Okay, ni kita nak buat bentuk dia lah sebelum kita tuang warna. Kita buat bentuk dia. Okay, so contoh saya buat bentuk. Okay, saya nak tuang warna ni atas bentuk ni nanti. Okay, saya buat bentuk kotak ni. Okay, so saya nak tuang warna. Saya pilih dulu warna apa. Nak pilih warna kat sini. Okay, ni kotak warna ni. Foreground color ni. Okay, contoh. Klik foreground color ni, dia keluar ni. Color picker. Okay, so dekat color picker ni. Dia ada satu dia punya ni pilihan warna. Kita nak warna apa. Okay. Yang tegak ni ialah warna. Okay, kita nak warna apa. Biru, hijau, kuning, oranye, merah, pink. Okay. Contoh saya nak warna biru. Okay, setiap warna yang kamu pilih ni, sebelah ni dia punya tone dia. Tone warna. Okay, daripada putih cerah, pergi warna. Contoh ni saya ambil warna rose kan, ataupun warna merah ni. Okay, warna merah. So, sebelah ni warna merah daripada putih ke merah, merah cerah, merah terang, merah gelap, pergi ke hitam. Okay. So, contoh saya ambil warna biru lah. Okay, biru. Biru, saya nak biru yang cerah sikit.
setiap kamu klik tu, dia tunjuklah warna tu kat sini, di sini. Okay, contoh saya ambil biru macam ni. Biru ni, so tengok warna ni. Kau biru ni lah. Okay. Okay, saya nak warna dalam kotak ni. Okay, saya nak warna dalam kotak ni. Cara dia, saya klik ni, Paint Bucket Tool. Okay, Paint Bucket Tool, kita nak tuang cat. Okay, klik Paint Bucket dan kita tuang. Okay, kita tuang. So ada warna. Okay, ada warna. Dah kita tuang, kita akan buanglah kawasan yang kita tanda tadi kan. So nak bagi hilang dia punya tandaan ni, pergi dekat select, klik deselect. Dia hilang. Okay, so dia hilang dan kita boleh alter dia lah, edit dia. Okay, kamu boleh pergi dekat move. Okay, kamu boleh move dia. Okay, dan kita boleh letak di belakang ni, perspektif dan pelan kunci ni. Ni dia duduk di atas kan, kita boleh letak di bawah dia. Cara dia macam mana? Macam saya sebut tadi, kita ubah kedudukan layer ni. Okay, sebab apa dia duduk atas? Sebab layer dia duduk di atas. Tariklah pergi ke bawah. Okay, taklah kamu nak letak bawah tu kat mana. Okay, contoh saya letak bawah kali. Okay, jangan letak bawah background dia mesti apa-apa pun paling bawah pun dia pastikan di atas background. Okay, saya letak bawah plan lantai. Macam tu. So, inilah warna tadi ni. So, kita boleh ubah dia lah. Okay, kedudukan dia. Tak sini ke? Tak sini ke? Okay. Boleh tak saya nak ubah size ni? Boleh. Macam tadi lah. Kita pergi dekat edit. Transform. Scale. Okay. Scale. Okay. So, kita boleh ubah warna. Okay. Boleh ubah warna. Nak tebal ke? Nak sikit ke? Okay. Jadi kita boleh susun lah. Okay. Tarik dekat mana kita nak. Lepas. Enter. Macam tu. Okay. So kita ada board. Okay. Okay, katakan kotak ni saya nak copy mai sini. Kotak ni saya nak copy mai sini. Okay, cara dia ialah kalau kita nak copy, caranya warna ni kita highlight kat layer ni, klik kanan, duplicate layer. Okay, duplicate layer. Okay, duplicate layer. Kita nak copy layer ni. Kita nak bagi ada dua, nak copy satu lagi. So, duplicate layer. Okay, kita bagi nama. Kita duplicate ni, kita nak bagi nama apa? Okay, yang ni dia bagi siap warna satu copy. Kalau nak ubahlah warna 2 contoh. Okay. Okay. Dia buat layer baru, warna 2. So, mana objek warna 2 tu? Dia duduk sekali kat sini, dia bertindih. So, kamu boleh move dia. Tarik mai sini. Okay, tarik mai sini.